Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Naim bin Cik Kamaluddin. Nombor matrik 10 DJL 18F1022. Saya Muhammad Latif Akmal bin Zulkifli. Nombor kad pendaftaran 10 DJL 18F1009. Saya Muhammad Azlan Irfan bin Anwar. Nombor matrik saya 10 DJL 18F1016. Saya Muhammad Fidorin Nabi Asmadi. Nombor kad matrik 10 DJL 18F1021. Saya Muhammad Husaini bin Abu Usman. Nombor matrik 10 DJL 18F1005. Bagi slot penerangan dalam video kami, saya akan mengupas dan menerangkan tentang peranan teknologi media massa. Media massa ini bukan sahaja bertujuan untuk hiburan, tetapi ia juga gunakan sebagai alat untuk penghubung ataupun juga untuk menyebarkan berita. Seperti yang kita dapat lihat di media sosial, di Facebook ataupun Twitter ataupun Instagram, begitu cepat sekali berita itu menyebar. Penyebaran berita palsu amat bahaya pada zaman sekarang kerana ianya terlalu cepat menyebar dan ia haruslah dikekang oleh pengguna-pengguna sendiri. Contohnya, kita perlu meneliti tentang kesahihan sesuatu berita tersebut. Kesimpulannya, kita haruslah menjadi seorang masyarakat yang peka dan prihatin atas isu-isu yang berlaku di negara kita. Kita juga harus teliti dalam menyebarkan berita yang kita terima supaya tidak berlaku fitnah dan juga menimbulkan rasa tidak puas hati daripada pihak yang lain. Teknologi ni juga penting kepada student. Sekarang kan tengah panas isu-isu COVID-19. Pentingnya ialah teknologi ni untuk kita berhubung dengan lecturer menggunakan handphone ataupun laptop. Kepentingan untuk rakyat pula, macam kan baru-baru ni viral case Presiden France hina Nabi. Kebanyakannya orang tahu benda tu semua daripada social media. Maksudnya di sini teknologi ni sangat penting untuk kita. Sebab kalau kita tak ada teknologi, macam mana kita nak tahu isu-isu semasa sekarang? Dengan teknologi juga dapat tahu dengan detail. Tak adalah kita macam katak waktu burung, tak tahu apa pun pasal isu-isu yang hangat di Malaysia. Kesimpulannya, kita haruslah menitik beratkan teknologi dalam kehidupan kita supaya kita tahu apa yang terjadi pada negara kita, apa yang terjadi pada agama kita. Saya akan menerangkan tentang kebaikan teknologi. Antaranya ialah memudahkan urusan seseorang. Kita dapat membayar bil utiliti secara atas talian. Seterusnya, kita boleh memohon pekerjaan melalui sistem resume online. Menggalakkan komunikasi, kita dapat berhubung antara satu sama lain walau sebarang sepadan, dan memudahkan pencarian maklumat. Kesimpulannya, teknologi dapat membawa kesan yang positif dan kesan negatif. Kewujudan kedua-dua kesan tersebut adalah gantung kepada cara seseorang mengaplikasikannya. Jadi ingatlah, teknologi mendekatkan yang jauh, bukan menjauhkan yang dekat. Ini saya akan menceritakan dan juga membincangkan tentang kesan buruk terhadap teknologi di mana ia telah banyak merosakkan pemikiran masyarakat. Kesan buruk yang pertama adalah berlakunya jenayah cyber di kalangan pengguna teknologi. Jadi, tindakan penyalahgunaan teknologi ini menunjukkan bahawa pengguna tak dapat mengawal tingkah lakunya sendiri apabila mereka menggunakan atau mengaplikasikan teknologi. Kesan buruk yang kedua adalah wujudnya penggodam di kalangan belia. Jadi, apabila wujudnya satu teknologi yang serba canggih, ia akan mula wujudnya satu penggodam-penggodam yang ingin melakukannya secara keseronokan. Jadi antara ancaman yang dihadapi oleh pengguna teknologi maklumat ialah seperti fenomena penggoda komputer. Saya ingin menyentuh tentang kesan-kesan tanggungjawab pelajar dalam isu ini. Sebagai seorang pelajar, kita boleh memainkan peranan yang penting dalam menangani isu ini. Sebagai contoh, dengan menggunakan teknologi media seperti Facebook, Twitter dan lain-lain lagi, kita boleh memprotes terhadap isu yang berlaku. Pada masa kini, orang menggunakan tanda hashtag sebagai salah satu cara untuk memviralkan suatu benda. Di laman Twitter, hashtag boycott French product telah trending.
Hal ini sedikit sebanyak dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat. Dengan cara ini, kita dapat memanfaatkan kemudahan teknologi yang sedia ada di negara kita. Kita juga boleh memainkan peranan penting dengan memboikot segala produk yang dihasilkan dari Perancis. Sebagai contoh, dari sektor makanan seperti Oreo, Good Tiger dan dari sektor kecantikan seperti produk L'Oreal dan Chanel. Dalam tidak sedar, banyak sebenarnya produk yang dihasilkan dari Perancis dan dijual di negara kita. Pada 28 Oktober 2020, statistik menunjukkan harga stok pasaran Perancis telah menurun sebanyak 1.77%. Hal ini terjadi hanyalah disebabkan sesetengah negara Muslim yang tegas memboikot produk mereka. Bayangkan, jika seluruh Muslim di negara sendiri melakukan benda yang sama, sudah tentu ianya akan memberikan impak dan pengajaran yang besar kepada mereka. Kesimpulannya, kita mestilah bijak menggunakan teknologi dalam situasi seperti ini, supaya agama kita tidak mudah dipermainkan dan dipandang rendah. Sebagai penutup video ini, saya ingin menyeru kepada semua penonton agar menggunakan media dan teknologi dengan bijak, agar kita menjadi seorang pengguna yang beretika dan beradab. Ingat, teknologi bukanlah untuk menyebarkan fitnah, bukan pula untuk menyemarakkan api permusuhan dan kebencian, tetapi ia adalah platform untuk memudahkan semua masyarakat. Sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum.